Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa li ashabihi wa liman da'a bi da'watihi ila yaumiddin, fa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya selaku moderator webinar pada pagi ini. Saya nama diberi Nurdiana Asra binti Rahim. Jadi hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun sebagai pembuka bicara webinar kita pada pagi ini. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, yang saya hormati ahli panel webinar Warga Emas dan Ramadan, barisan AJK webinar dan seterusnya para hadirin yang hadir bersama-sama bagi menjayakan webinar kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam Ramadan buat semua. Justru hadirin hadirat bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah bersama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Ilahi justru dengan inayah dan juga kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam talian pada hari ini bagi mengikuti dan menjayakan webinar Warga Emas dan Ramadan, Anjuran Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia PKPM, yang mana berfokuskan kepada peranan penjaga dalam memudahkan ibadah puasa Warga Emas. Tuan-tuan dan perempuan PKPM mengambil inisiatif ini sebagai satu kesedaran untuk meningkatkan kesejahteraan holistik warga emas dan juga penjaga di mana diskusi kita pada kali ini tuan-tuan dan perempuan akan membincangkan tentang isu berkaitan penjagaan warga emas di bulan Ramadan dari sudut fik, perubatan dan juga pengalaman penjaga warga emas itu sendiri. Jadi saya selaku moderator ingin mengucapkan tahniah kepada kepada tuan-tuan dan perempuan yang sanggup berkorban masa dan tenaga bagi menjayakan webinar kita pada pagi ini. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan tiada batas sempadan baik dari sudut umur dan juga geografi. Tuan-tuan dan perempuan bagi memulakan webinar kita pada pagi ini saya mulakan dengan tayangan video oleh PKPM itu sendiri. Jadi saya persilakan kepada admin. Baik tuan-tuan dan perempuan, itu adalah tayangan video tentang Persatuan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia ini, di mana pihak persatuan mengalu-alukan pelibatan tuan-tuan dan perempuan sebagai sukarelawan warga emas.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian ya, menjaga warga emas ni bukan satu perkara yang mudah ya. Lebih-lebih lagi di bulan puasa sudah tentu ya mempunyai cabaran yang tersendiri. Lebih-lebih lagi lah jika warga emas tersebut diuji dengan kemerosotan kesihatan, dan saya percaya dalam kalangan yang hadir pada pagi ini ya, ramai yang menjaga ya warga emas, sama ada ibu ataupun ayah ataupun nenek pun ada juga ya, saya percaya. Yang namun ada di antara warga emas ni yang ada yang mampu melaksanakan ibadah puasa, dan ada juga yang dari sudut kesihatan kurang mampu tetapi ingin menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Justru itu sebagai penjaga kita pasti ya terdapat pelbagai persoalan yang bermain di minda kita dari sudut penjagaan, dari sudut hukum hakam berkaitan penjagaan warga emas itu sendiri. Jadi untuk itu kita telah datangkan ya 3 orang ahli panel yang sangat berpengalaman, yang pakar dalam bidang masing-masing ya. Jadi saya mohon izin untuk perkenalkan 3 ahli panel kita. Ahli panel yang pertama Ustaz Zainal Arifin bin Haji Syarbini. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan ya, Ustaz Zainal Arifin merupakan seorang warga emas yang sudah pun berumur 75 tahun, berasal daripada Singapura. Ustaz mendapat pendidikan awal ya, pendidikan di Madrasah Al-Junid Singapura sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Kahirah dalam bidang Usuluddin. Ya, Ustaz sebelum ini yang merupakan guru Madrasah Al-Junid Singapura, pernah menjadi pensyarah di beberapa kolej institusi pengajian tinggi lah seperti Maktab Perguruan Agama Seri Begawan Brunei, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Kolej Unity, dan yang terakhir sebelum menjadi pesara kerajaan, Ustaz bergelar pegawai penyelidik di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Okay, ahli panel yang kedua ya, Dr. Muhammad Zakwan Arif bin Abdul Ghaffar. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey. Doktor merupakan pensyarah klinikal di Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara Malaysia, dan dalam masa yang sama Dr. Zakwan juga merupakan seorang pakar perunding geriatrik di Hospital Sultan Abdullah Malaysia. Betul Doktor ya? Ya. Okey, Doktor berpengalaman ya luas ya di dalam dan juga di luar negara sebagai pakar perubatan dan juga pelatih geriatrik. Okey, selamat datang Doktor. Okey, seterusnya ahli panel kita yang ketiga yang merupakan wakil tunggal ya, wanita, iaitulah Puan Sharifah Robiah binti Tengku Embong. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Nampak ceria pagi ni Puan ya? Okey, tuan-tuan dan puan ya, untuk makluman semua, Puan Sharifah dilahirkan di Kuala Terengganu pada 10 Disember 1959, merupakan seorang pesara kerajaan, dan Puan Sharifah sebenarnya berpengalaman ya dalam menjaga warga emas selama 5 tahun ya, menjaga ibu beliau yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 2022. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, hadirin hadirat sekalian ya, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus kepada pusingan kita yang pertama dalam diskusi webinar Warga Emas dan Ramadan, dengan persoalan yang saya akan ajukan kepada ahli panel kita yang pertama, itulah Ustaz Zainal Arifin. Dah sedia Ustaz ya? Ya, insyaAllah. Okey Ustaz, dalam menjalani ibadah puasa ni Ustaz ya, terutama bagi warga emas ya, banyak kadang timbul persoalan Ustaz ya, dari sudut hukum hakam dan juga dari sudut maksudnya persyaratan agama sendiri tentang ibadah puasa. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan ya kepada kita semua secara asas tentang ibadah dan juga persyaratan puasa serta hukum puasa bagi warga emas tu sendiri Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar
dan berikan kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukilah kami yang batil, dan kurniakan kepada kami keupayaan untuk menjauhi yang batil itu. Yang dihormati Puan Nordiana selaku moderator program kita pagi ini, teman-teman sepanel dalam program ini, Dr. Zakwan, alhamdulillah sihat nampaknya ya di dalam ini, dan juga Puan Syarifah, mudah-mudahan kita ini semuanya dikurniakan oleh Allah kefahaman yang benar, tidak lain adalah untuk mencapai pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengakuan iyyaka na'budu, Engkau sajalah yang kami sembah. Bertolak kepada persoalan yang pertama tentang kewajiban berpuasa ini, dan juga saya akan bawa secara sejarahnya secara ringkas sahaja. Seperti yang kita maklum, kewajiban puasa ini iaitu dalam surah Al-Baqarah 183. Ini ramai yang telah hafal ayat ini, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Baik, secara ringkas dahulu ya. Seperti yang kita maklum, sekarang ini kita berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum diwajibkan puasa ini di bulan Ramadan, yang mana kewajiban puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijrah setelah Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, tahun kedua. Sebelum itu Nabi SAW melakukan puasa yang dinamakan puasa Ashura. Ashura ini dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah lagi. Nabi setelah berpindah ke Madinah, sebelum kewajiban di bulan Ramadan, Nabi masih meneruskan puasa Ashura itu. Nabi teruskan. Dan Nabi memberitahu kepada sahabat-sahabat dan baginda sendiri supaya meneruskan puasa Ashura itu. Dan setelah diwajibkan ataupun difardukan di bulan Ramadan, baru Nabi SAW melaksanakan kewajiban puasa itu di bulan Ramadan sahaja. Dan ini memang tepatlah dengan firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Iaitu dalam konteks ini kita boleh faham bahawa sebelum Nabi SAW berpindah ke Madinah dan sebelum diwajibkan di bulan Ramadan, masih lagi berpuasa secara bulan hari Ashura itu. Setelah diturunkan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayatnya 184 surah Al-Baqarah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan ataupun yang hadir di bulan Ramadan itu, asy-syahr maksud di situ ialah di depan tadi syahrul Ramadan. Itu kaedah bahasa Arab, asy-syahr itu ma'rifah. Bila ma'rifah, kenallah apa maksudnya ialah bulan yang disebut sebelumnya. Jadi siapa yang menghadiri ataupun ada pada bulan Ramadan itu, falyasum. Hendaklah dia berpuasa. Maka bermula dari sini, Nabi terus melaksanakan kewajipan itu pada bulan Ramadan. Ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidatina Aisyah, kana yaum Ashura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Ashura itu adalah merupakan puasa yang dilakukan orang-orang di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Dan Rasulullah SAW sendiri melaksanakan puasa itu di zaman jahiliyah itu. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata
Bila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi masih terus melaksanakan puasa Asyura itu. Wa amaran nasa bi siyamihi, dan menyuruh orang supaya berpuasa dengan puasa Asyura itu. Tapi falamma furida Ramadan kana huwa al-faridah. Bila puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan, maka kewajipan puasa itu hanyalah di bulan Ramadan. Dan ini dijelaskan oleh Dr. Muhammad Hassan Visto dalam kitabnya Fiqhus Siyam. Boleh rujuk di sana sejarah dari awal hingga akhir. Jadi berdasarkan kepada ini, artinya kewajipan puasa hanyalah di bulan Ramadan. Itu sebagai pensyariatan, bermula pensyariatan puasa itu di bulan Ramadan. Ya, insya-Allah. Okay, Ustaz, kadang-kadang Ustaz kan, macam apabila kita lah selaku penjaga kan Ustaz kepada warga emas ni, kadang-kadang ibu bapa macam saya sendiri lah kan, macam ayah saya kadang macam nak berpuasa, tapi saya selaku penjaga, kadang saya yang tak bagi ayah saya puasa. Jadi di situ boleh tak Ustaz jelaskan kan, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh waris dalam soal penjagaan ibadah puasa bagi warga emas, terutamanya warga emas yang uzur, Ustaz? Pertama sekali ialah yang kita boleh cuba lihat berdasarkan kepada Al-Quran juga dan juga petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang mewajibkan puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu, bagi mereka yang cuba menyelami pengertian la'allakum tattaqun, ia akan cuba mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan itu mesti mempunyai kekuatan kerohanian, iaitu keyakinan terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh lari daripada tiga perkara yang mana Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa Quran turun ke wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah malaikat Jibril yang disebut oleh Allah taala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzilin. Yang bawa turun ke bumi ataupun ke langit dunia ini daripada Lauh Mahfuz ialah Ar-Ruhul Amin. Sifatnya ialah Al-Amin. Kalau Al-Amin yang menyampaikannya dan penerimanya ialah Al-Amin, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Al-Amin, tidak ada ruang untuk meragukannya. Kerana itu, asas yang pertama mestilah memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tanggungjawab nanti ialah sebagai menjaga warga yang tua. Kemudian yang kedua ialah bila kita rujuk kepada firman Allah taala, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ni wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi mereka yang berat untuk melaksanakan puasa secara biasa, hendaklah dia memberi makan orang miskin. Jadi bila kita lihat di sini, orang yang benar-benar memahami apa yang difirmankan oleh Allah, dia cukup mempunyai keyakinan dia akan melaksanakannya mengikut kemampuannya. Dan Allah sendiri mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Iaitu dalam ruang-ruang yang dia mampu melakukannya, dia lakukan. Sebab itu kalau kita lihat, di sini perlu memahami waqi' pula. Waqi' maknanya realiti. Realiti orang itu. Kalau sekiranya dia rasa dia nak berpuasa, biarkan dia puasa. Kalau sekiranya dia kata tak nak puasa, biarkan dia tak nak puasa. Ini realitinya begitu. Sebab dia tahu, dia faham apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhitungkan seseorang apa yang berlaku di luar kemampuannya. Sebab itu kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara yang diangkat ataupun tidak dicatat amalan itu ialah rufi'al qalamu an salas, ya.
diangkat panel itu daripada manusia itu, ya, iaitu orang yang kanak kecil, as-sabi hatta yablugh, orang yang gila sehingga dia siuman, orang yang terpaksa. Jadi orang yang memahami ayat ini, dia bukan memaksa dirinya. Dia cuba nak meletakkan dirinya di tempat yang paling baik, iaitu untuk mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dalam keadaan yang disebutkan tadi, iaitu orang yang dalam keadaan agak berat untuk melaksanakannya, dia akan cuba berusaha dan dia akan bergantung kepada Allah, bahawa Allah akan menolongnya. Yang mana walaupun dalam keadaan demikian, dia tidak akan diperhitungkan apa yang di luar kemampuannya. Itulah yang katakan keadilan wad'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam. Setakat itu. Terima kasih Ustaz atas penjelasan ya. Jadi di situ dapat saya ambil dia punya gist je Ustaz ya. Sebagai seorang penjaga warga emas, kita perlu tahu terutamanya dalam bab hukum untuk kita membolehkan kita menyesuaikan dengan keadaan warga emas yang kita jaga. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Jadi untuk itu ya, setelah kita mendengar kupasan dari sudut pandangan hukum agama tentang ibadah puasa ya, ada permintaan agar sebelum saya beralih ke panel yang kedua, ada permintaan untuk kita bergambar terlebih dahulu. Boleh ya? Jadi saya minta kepada para hadirin untuk kalau boleh kita buka kamera lah untuk pihak admin mengambil gambar sebagai kenangan. Boleh ya? Okey, pihak admin kalau dah bersedia, mungkin boleh buka kod kamera semua orang ya. Okey, kalau pihak admin dah bersedia boleh ni. Dah ke? Okey, saya baca 1, 2, 3 juga. Okey, 1, semua sedia? Kita ni 1, 2, 3. Okey, dah pihak admin? Okey. Terima kasih kepada semua ya atas kesudian untuk sesi bergambar. Jadi kita sambung webinar kita, diskusi kita berkaitan penjagaan warga emas dalam ibadah puasa. Saya beralih kepada panel kita yang kedua yang sangat berpengalaman dan pakar dalam bidang perubatan ya, Dr. Muhammad Zakwan. Dah sedia Doktor ya? Mikrofon Doktor. InsyaAllah. Okey. Jadi seperti mana yang kita maklum ya, seperti mana saya bentangkan di awal tadi pengenalan tentang biodata doktor ya. Doktor merupakan seorang pakar perunding bidang geriatrik ya. Jadi doktor, boleh tak doktor terangkan kepada kami semua ya, apa itu geriatrik dan apa masalah kesihatan yang berdasarkan pengalaman doktor yang banyak dihadapi oleh warga emas. Okey, silakan doktor. Okay, terima kasih Puan Pengerusi Majlis, Puan Nurdiana, Ustaz Zainal dan juga Puan Sharifah, barisan AJK, penganjur program dan juga semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya seorang pakar geriatrik. Jadi kita tanya apa itu geriatrik. Okay. Geriatrik adalah satu bidang sub-kepakaran perubatan berkaitan khusus dengan kesihatan warga emas. Jadi kenapa kena ada bidang khusus ni? Kita pun tahu kalau ada sakit bahagian perut sebagai contoh, ataupun usus, ada gastroenterology, ada paru-paru, respiratory. Kalau kanak-kanak kita ada pediatrik. Jadi warga emas ni secara fiziologinya berbeza dengan golongan ataupun pesakit adult ataupun dewasa yang biasalah. Maka ada bidang khusus.
Tapi kita kena tanya juga siapa warga emas. Siapa yang dikira warga emas. Saya jumpa ramai orang pesakit saya mungkin dalam bidang internal medicine, dia tanya, oh saya dah tua lah encik. Umur berapa tua? Umur 50 tahun. Tak, okey. Jadi kita katakan siapa warga emas ni, di Malaysia dikatakan warga emas orang yang berumur 60 tahun ke atas kan. Tapi sebenarnya globally, internationally, kita kata standard yang dipakai lah 65 tahun ke atas. Angka ni mungkin berubah dari masa ke masa. Sebab apa? Kalau kita sedia maklum bahawa dunia ni makin menua. Kalau di Jepun sebagai contoh, lebih 30% daripada populasi adalah warga emas. Kalau di Malaysia tahun 2020 tak salah saya, dalam 70% dalam 7% adalah umur warga emas. Tahun 2030 lebih 14%. Jadi Malaysia sendiri pada ketika ini adalah satu negara menua kita panggil, tapi akan menjadi negara tua tak lama lagi kan. Dan menjelang 2050 mungkin negara super tua kita panggil kan. Jadi implikasi dia banyak pada sistem kesihatan dan sistem sosial lah. Jadi fokus kami dalam geriatrik secara mudahnya dua je. Satu, untuk warga emas ni kekal sihat. Kedua, sihat untuk apa? Supaya mereka ni kekal mandiri, kalau boleh kita panggil sihat di rumah masing-masing lah, ataupun sihat di tempat yang mereka kekal mandiri di tempat yang mereka tinggal. Kerana kalau kita tidak kekalkan kesihatan untuk warga emas ni, implikasi mereka ni kerap masuk hospital, mereka ni mungkin hidup melarat di rumah, siapa nak menjaga di rumah, mungkin anak-anaknya bekerja, ada keluarga sendiri dan sebagainya kan. Jadi warga emas ni, jadi apa implikasi bila kita makin menua kan? Bila makin menua, secara automatiknya memang akan banyak penyakit kronik lah. Dan penyakit kronik yang mungkin saya sebutkan di sini pada hari ini adalah yang berkaitan dengan puasa khususnya tentang kesihatan penyakit jantung, contoh penyakit darah tinggi, penyakit demensia kalau tu kita punya kognitif kita kan, penyakit kalau orang warga emas ni ada juga penyakit kekucilan kan, bila kita makin menua, baik perempuan ataupun lelaki, tapi lelaki khususnya ada kekucilan dan juga jatuh. Kekerapan untuk jatuh tu lebih ketara bila kita makin tua lah di kalangan warga emas. So kami dalam bidang geriatrik fokus kepada perkara itu, sindrom-sindrom yang biasa kita nampak pada warga emas. Okay, tadi saya kata kognitif, dari segi kebolehan untuk bergerak, okay, mobility, dari segi kekecilan kan, termasuk dalam kognitif tadi, sorry saya tinggal lah emosi, okay. Dan juga untuk warga emas ni, kerana mereka banyak penyakit kronik, kita bayangkan sekitarnya mak ayah kita, berapa banyak ubat dia makan. So saya rata-rata lah di Malaysia ni, kalau mereka memiliki penyakit kronik, mungkin 10 jenis ubat, 15 jenis ubat, 20 lebih jenis ubat pun saya pernah jumpa. Jadi itu semua tak boleh nak guna konsep yang sama pada warga emas lah, kerana komplikasi daripada ubat-ubat tu pun banyak ya. Jadi mungkin poin terakhir saya nak jawab soalan ni adalah bahawa warga emas ni tak sama semuanya kan. Warga emas kalau contoh, kita ambil contoh macam Ustaz Zainal, nampak sangat tegap kan, sangat sihat, alhamdulillah. Kita tengok Perdana Menteri kita kan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, umur ni 76 kan. Kalau sebelum tu Dr. Mahathir sebagai contoh 96 tahun. Jadi tapi kita tengok ada juga yang 60 tahun tapi dah mungkin dah terlantar, kena stroke, yang dialisis, dan saya tak sama. Jadi warga emas ni ada spektrum kesihatan dia. Ada yang sangat fit, ada yang mungkin sederhana fit, ada yang mula frail atau lemah, ada yang sangat lemah, dan ada yang sangat dependent pada bantuan orang lain lah. Jadi bidang geriatrik ni itu yang saya rawat lah. Itu saja dari saya. Okey, doktor ya. Macam warga emas ni kan doktor, kadang-kadang warga emas ni ada yang sebelum berpuasa, sebelum beberapa bulan Ramadan sihat kan. Tapi bila sampai masa bulan Ramadan mengalami, maksudnya bila berpuasa je ada je maksudnya masalah lah kan, sebab seperti mana yang doktor terangkan tadi kan, masalah kesihatan warga emas ni mungkin banyak kan atas faktor penuaan.
dan ada juga yang tiada masalah kesihatan, tapi apabila sampainya ibadah berpuasa itu tiba-tiba berlaku, maksudnya masalah kesihatan yang merosot kan. Jadi di situ mungkin doktor boleh terangkan pada kita semua apa sebenarnya risiko-risiko kesihatan yang mungkin dihadapi oleh warga emas ketika berpuasa berbanding sebelum berpuasa. Okay. Okey, terima kasih soalan yang baik. Dan itu fokus diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, bila kita tanya apa risiko kesihatan yang mungkin dihadapi oleh warga emas yang berpuasa, suka saya tegaskan bahawa berpuasa ni secara umumnya banyak manfaat kesihatan. Jangan salah anggap kalau puasa ni, saya di luar negara 16 tahun di Ireland, dan kawan-kawan saya doktor yang mungkin bukan beragama Islam tengok, dan especially bila kita puasa, khususnya puasa pada musim panas. Musim panas tu puasa sampai ke hampir 20 jam puasa kan. Dia tak siksa diri ke kan? Macam mana orang tua tak kesian ke mak ayah dan sebagainya kan. Jadi kita kena faham sebelum kita kata ada risiko-risiko, benar kalau orang yang sakit dan warga emas yang berpuasa, tapi kita faham ada manfaat berpuasa, dan kita bukti dari segi sains. Mungkin kajian banyak tentang intermittent fasting, tapi kalau kita gunakan, kita extrapolate the same data yang sama, manfaatnya antara manfaat berpuasa adalah memang kurangkan berat badan, dan ada kaitan dengan berpuasa itu membetulkan regulasi gula dan insulin dalam badan, dan juga puasa itu meningkatkan metabolisme lemak. Tetapi kita yang peliknya bulan puasa ni ramai juga yang tambah berat badan. Kerana apa? Bukan pesta ibadat, tapi jadi pesta makan bila buka puasa kan. Moreh dan juga sahur kan. Tapi kena jelas, puasa tu ada manfaat-manfaatnya insya-Allah kan. Dari segi kesihatan lah. Tetapi ada setengah golongan, bukan warga emas saja, tapi warga emas ni sebab banyak penyakit kronik dan sebagainya, mungkin juga ada risiko-risiko kesihatan. Dan seperti saya kata tadi lah, bila ada penyakit kronik yang banyak, warga emas sebegini yang biasanya ada komplikasi daripada berpuasa. Okay? Contoh bila kita puasa, apa yang terjadi? Kita tak makan, kita tak minum. Okay? Bila kita tak makan, tak minum, automatically kalori intake kita kurang. Okay? Protein intake kita kurang. Okay? Kalori ni untuk tenaga lah. Protein ni untuk kita kata sel-sel badan, untuk menghasilkan otot lah secara ringkasnya, mudahnya. Kita akan jadi dehidrasi sebab tak minum kan. Nak lagi sekarang tengah panas, musim panas sekarang. Dan kita juga beribadat pada waktu malam, tarawih, ada yang qiyamul lail dan sebagainya. Jadi pola tidur kita pun mungkin terganggu. Jadi semua benda tu akan ada efek-efek yang mungkin berefek buruk lah pada kesihatan. Bagi mereka yang kalau kita warga emas contoh kan, dia ada diabetes kan, ataupun dia tak bangun sahur sebagai contoh kan, kita pun sendiri kan, kalau tak makan kita akan jadi hypoglycemic ataupun rendah konten gula kita akan rasa lemah dan sebagainya. Yang kita risaukan untuk warga emas bukan sekat gula rendah sampai ke paras, mungkin mereka ni pengsan kan, hypoglycemia sampai ke tahap pingsan. Bagi mereka yang ada diabetes, gula tu boleh naik turun, mencanak, naik dan turun mendadak juga. Itu juga berbahaya juga. Sekiranya kita ada dehidrasi atau warga emas tu berpuasa tidak minum, dehidrasi sebagai contoh. Dia ada darah tinggi. Dia makan ubat darah tinggi dia, lepas tu dia tak minum air, ataupun dia makan ubat Lasix atau furosemide. Bagi mereka yang ada mungkin bengkak jantung kan, kaki bengkak, doktor bagi ubat furosemide, dia kurang minum, maka blood pressure dia akan jatuh. Maka juga risiko untuk hitam dan jatuh patah tulang pinggul sebagai contoh. Itu risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh warga emas. Satu lagi, bila pola tidur terganggu. Jadi mungkin kita pun kalau tak cukup tidur, kita akan rasa lemah, kita mungkin akan rasa moody, ada anxiety dan sebagainya. Jadi benda-benda tu mungkin adalah risiko-risiko kesihatan yang mungkin akan dihadapi oleh warga emas ketika berpuasa. Tapi secara umumnya, kalau seorang warga emas itu sihat kan, dan tak ada masalah kesihatan yang besar, ataupun ada penyakit kronik tapi diurus dengan baik, maka tak ada halangan untuk berpuasa. Tapi kalau kita risau ni ada penyakit kronik dan tak diurus dengan baik, dan doktor pun risau, maka orang sebegini patut kena fikir baik-baik lah
sesuai atau tidak berpuasa lah. Dan mereka ni berisiko untuk ada komplikasi kesihatan. Doktor, ada soalan daripada penonton kita yang bertanyakan mengenai kekucilan. Soalan daripada Puan Ainun. Puan Ainun bertanya apa maksud kekucilan dan apa contohnya? Okey, so, kekucilan tu kalau dalam bahasa Inggerisnya incontinence. Incontinence. Kalau untuk lelaki, saya bagi contoh, lelaki kalau makin berumur ni, kalau kita tahu mak ayah kita ni kadang-kadang bila dia buang air kecil tu, dia tanpa sengaja dia batuk ke contoh dan terkeluar, terkucil. Lelaki, perempuan pun boleh macam tu, jadi stress incontinence. Dia batuk, terkeluar saya tak sengaja. Ataupun bila dia kencing tu dia tak lawas, kan? Itu kekucilan. Ataupun ada juga yang bila dia terasa tu dia tak boleh nak kena pergi masa tu juga. Orang-orang sebegini kadang-kadang terpaksa pakai pampers di luar dan sebagainya. Benda penyakit ataupun gejala kekucilan ni lebih banyak kita jumpa di kalangan warga emas lah berbandingan dewasa yang biasa. Okey, saya harap soalan tu menjawab ya persoalan Puan Ainun. Jadi doktor ya, tadi kita dah didedahkan tentang risiko-risiko lah kesihatan yang dihadapi oleh warga emas, terutamanya dalam bulan Ramadan lah ketika berpuasa kan. Jadi doktor boleh terangkan kepada kita semua apa dia tips penjagaan kesihatan yang sesuai lah untuk warga emas ataupun peranan kepada penjaga lah untuk mengetahui tips-tips kesihatan yang mereka boleh apply kepada ayah atau ibu mereka dan warga emas yang mereka jaga. Boleh betul? InsyaAllah saya cuba. Saya cuba mudahkan supaya kalau nak cakap banyak benda pun kita banyak sangat info kan. Jadi dalam webinar ni saya mungkin highlightkan benda-benda yang bagi saya yang penting lah. Jadi apa cara penjagaan kesihatan yang sesuai untuk warga emas yang menjalani ibadah puasa dan apa peranan penjaga Jadi sekali lagi saya teraskan tak semua warga emas sama. Okey, jadi ada yang mungkin fit macam ayah saya, alhamdulillah ada penyakit kronik tapi masih boleh ke surau ke sana ke sini, memang sesuai untuk puasa dan kewajipan puasa tu bagi saya segi perubatan tak angkatlah, memang wajib puasa. Okey. Tapi kalau kita sebagai orang-orang beriman, insya-Allah kita memang akan rasakan kita akan rasa bersalah sangat kalau tak puasa. Kita akan rasa Ramadan kali ni macam mana ya, aku ada penyakit ni tapi selamat tak nak puasa ni. Tak puasa rasa berdosa sangat. Jadi dalam kes-kes macam ni kalau kita tak jelas dan kita ragu-ragu, jumpa doktor masing-masing dan tanpa segan-segan tanya direct. Doktor, saya ni ada penyakit sekian-sekian, saya sesuai untuk puasa atau tak? Dan sebaik-baiknya jumpa pakar lah. Kalau yang warga emas jumpa pesakit warga emas. Bidang-bidang lain yang ada kepakaran dalam topik ni ialah endocrine sebagai contoh, bidang gastroenterology, family medicine pun bidang pakar-pakar yang sesuai beri nasihat dalam aspek ni lah. So pertamanya kena tahu status diri sesuai atau tak. Dan cara dia untuk yang tepat adalah jumpa doktor pakar dalam bidang tersebut, dalam bidang inilah. Mereka yang ingin berpuasa tapi ada risiko kita tak boleh paksa. Saya sebagai doktor pun tak boleh kata Encik ni dilarang puasa. Saya mungkin bagi nasihat, bagi tahu risiko dia macam mana, tapi akhirnya sakit sendiri yang memilih kan untuk berpuasa atau tidak. Kadang-kadang ya seperti saya sebut tadi bukan sebab dia tak faham, tapi sebab rasa bersalah. Jadi kalau ada pendengar di kalangan doktor ataupun penjaga kan, bila kita nak cakap ke ayah mak kita, ayah mak tak payah puasa, doktor kata tak payah puasa, kita kena cakap dengan sangat-sangat berhemah kepada pesakit dan kita kena minta kita bagi information, kita didik kenapa tak boleh berpuasa. Kita kena jaga sensitivity tersebut lah. Okey, baik. Tips pertama adalah tentang pemakanan dan juga minum lah kan. Bila kita berpuasa, air memang kena cukup. Kalau air tak cukup, susah juga. Okay. Saya faham ada di kalangan kita kan, mungkin ada penyakit buah pinggang yang mungkin quite advance kan, ataupun penyakit jantung, bengkak sebagai contoh. Doktor kata boleh minum 500 ml sehari je kalau ni tak berpuasa lah, ataupun 1 liter sehari je kan. Tapi dalam keadaan puasa ni berbeza sebab
kita akan ada dalam 12 jam, 6 pagi sampai 13 jam, dan 7 malam tak makan, tak minum kan. Jadi ada period tu, jadi kena bincang dengan doktor berapa banyak sehari saya pesakit kena minum. Secara umumnya 8 cawan kan. 8 cawan tu ideal lah, tapi siapa minum 8 cawan? Saya pun susah nak minum 8 cawan kan. Tapi kalau lebih banyak air, air kena cukup lah. Jadi orang yang mungkin penyakit jantung bengkak dan puas pinggang, kena bincang dengan doktor berapa banyak air. Tapi biasa kita lebihkan sikit bila puasa ni lah. Sebab kita ada period 13 jam tu tak makan, tak minum kan. Kemudian bila kita makan dan minum ni, kena pastikan sahur tu tak tinggal. Janganlah tak tinggal kan. Kalau boleh makan proper lah. Jangan makan hanya kurma sebiji, minum air cukup. Tak boleh. It has to be kena proper meal lah untuk warga emas ni kan. Dan kandungan pinggan tu kena lebihkan sayur-sayuran dan protein. Tapi kena ada karbohidrat, kena ada. Karbohidrat tu apa? Nasi kan, roti dan sebagainya. Tapi tukar kepada karbohidrat kompleks yang rendah glycemic index dia. Sebagai contoh, nasi tu nasi yang kita simpan dalam tea ais overnight sebagai contoh kan. Itu dia kadar badan kita memproses gula tu perlahan. Jadi kita tak ada spike gula tinggi tu. Dia boleh lasting lagi lebih lama lah kan. Begitu juga jenis roti dan sebagainya. Jadi kalau kita buka tu, kalau boleh untuk warga emas, saya sarankan, ada yang suka buka kat masjid, ada yang suka makan kat luar, boleh sekali-sekala, tak ada masalah. Tetapi secara umumnya saya rasa elakkan makanan di luar, kerana bila kita masak sendiri ataupun penjaga menyediakan makanan, kita kawal apa makanan yang mak ayah kita makan, apa yang dimakan oleh pesakit warga emas kan. Elakkan makanan berminyak, banyakkan rebus ataupun panggang, dan variasikan jenis hidangan. Janganlah telur mata je, telur rebus je, segala jenis telur lah. Kena variasikan jenis kan. Jadi untuk warga emas ni, salah satu fiziologi berubah untuk warga emas ni, dia punya diri rasa tu kurang. Bukan saya nak suruh tambah garam banyak, tapi mungkin kena pelbagaikan jenis-jenis rempah yang ada, variasikan jenis makanan yang ada tu, baru dah selera mak ayah kita ni kan. Kalau tak juga, ada juga di luar sana, boleh tanya dietitian ataupun nutritionist, ada tak susu-susu suplemen yang sesuai untuk warga emas ataupun mak ayah kita ni. Jadi untuk orang yang penyakit sekian-sekian, untuk lain susunya. Untuk warga emas yang tak ada penyakit ni, lain susunya. Boleh beli over the counter, tak ada masalah. Okay. Kemudian tips kedua tu pemakanan. Tips kedua adalah tentang ubat-ubatan. Okay. Ubat-ubatan sekiranya warga emas ingin berpuasa, memang perlu dinilai semula oleh pakar, dan juga kemungkinan besar perlu diubah dos. Khususnya berkaitan dengan insulin dan juga ubat-ubat diabetes lah kan. Kerana bila kita tak makan, kita ambil insulin dos yang sama, maka kemungkinan besar kita akan hypoglycemia, gula tu jatuh sangat-sangat tinggi lah kan. Timing kena ubah, sahur pukul berapa, sahur ambil berapa banyak insulin, buka puasa macam mana dan sebagainya. Ubat darah tinggi pun sama juga. Rata-rata pengalaman saya untuk warga emas bila berpuasa ni, sama ada kalau dia sakit ambil dos yang rendah untuk ubat darah tinggi, mungkin kita stop terus atau sementara waktu. Ataupun yang sakit ambil banyak jenis ubat darah tinggi, mungkin kena kurangkan daripada 4 jadi 2 sementara. Jadi ini bukan tak boleh buat sendiri, kena jumpa doktor yang prescribe ubat tu lah. Kemudian ubat apa? Ubat diuretik. Saya kata ubat yang untuk kuang, untuk lawaskan kencing tu. Yang ada jantung bengkak tu. Jadi untuk berpuasa, kerap kali kita terpaksa hentikan lah sebab memang minum tak cukup dan dehidrasi kan. Yang penting jangan tukar sendiri. Dan kena cakna, tak boleh, kebiasaannya bukan, tak boleh kekal dengan rejim ubat yang sama. Okey, tu kedua. Pertama pemakanan dan minuman, kedua tadi ubat-ubatan, ketiga tips saya adalah tentang senaman. Doktor, kenapa puasa ni penat lah nak bersenam. Janganlah bersenam pukul 12 tengah hari. Bersenam bagi saya, kalau pagi pun boleh sebab tak panas sangat, tapi kita bayangkan kita dah bersenam, lepas tu ada lagi 10 jam nak puasa. Jadi bagi saya mungkin masa yang terbaik untuk bersenam untuk warga emas adalah petang, lewat petang
sebelum kita berbuka, mungkin pukul 6, tak panas sangat. Dan senaman tu bukan senaman high intensity lah. Tak jogging pun, brisk walking pun dah cukup. Atau walk a few laps ataupun berapa 1 km pun dah cukup lah. 20 minit, 30 minit exercise dah cukup. Tapi exercise ni ada, mungkin bukan kali ni, tapi secara umumnya untuk warga emas, exercise ada 3 jenis. Kita kata exercise, semua jenis exercise. Mak saya, sebagai contoh kan, mak saya rajin buat kerja rumah. Dia kata, mak dah exercise dah buat kerja rumah. Kan? Mungkin ramai dia di antara pendengar ni pun suri rumah pun setuju. Saya pun setuju, saya dah buat kerja rumah, tak cukup exercise tak. Exercise ada 3, ada 3 jenis untuk warga emas ni. Satu adalah kita kata cardio. Cardio ni ataupun kita panggil endurance kan, untuk jantung. Ataupun stamina kita. Kedua adalah resistance. Resistance ni untuk kekuatan otot-otot. Jadi kita mungkin kita angkat dumbbell kan, yang ringan lah untuk warga emas, ataupun ada exercise tertentu. Pakai apa? Yang stretch band tu, pakai elastic band tu untuk warga emas. Itu contoh-contoh senaman resistance. Dan juga warga emas ni perlu senaman yang ketiga lah, senaman keseimbangan. Jadi sebab warga emas ni senang jatuh. Okay, 3 jenis exercise. Saya sarankan waktu petang sebelum buka jam 6 dan setengah jam ataupun 20 minit macam itulah. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah tidur yang mencukupi. Jadi kita semua, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk hidupkan malam dengan beribadat kan. Kita semua ingin bertarawih. Tapi tidur kena cukup. Saya bayangkan kalau warga emas, kalau boleh 6 jam sekurang-kurangnya. Kalau tak boleh malam, ialah tarawih dah mungkin dah pukul 11 baru habis. Jadi kalau kita tidur, jangan melengah lah. Kalau dah habis tarawih pukul 10.30 balik rumah, pukul 11 tidur. Janganlah bagi sambung mengopi kan dengan kawan-kawan pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, jangan macam tu Sebab kita tidur awal, kita boleh bangun awal untuk qiyam sebagai contoh. Jadi kita tidur awal, contoh 5 jam waktu malam, pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi. Itu 6 jam lebih kurang lah. Jadi kalau yang selebihnya kita boleh ambil naps ataupun tidur yang pendek waktu siang kan. Tapi jangan tidur siang terlalu banyak, 4 jam tidur siang. Nanti malam tak boleh tidur. Jadi warga emas ni satu benda yang sensitif untuk warga emas. Bila dia punya keseimbangan ataupun dia punya pola tidur terganggu, nak betulkan balik tu sangat-sangat susah. Dan kadang-kadang boleh ada komplikasi yang lebih teruk lah daripada tu. Okay. Dia boleh celaru pemikiran dia contoh. Okay, so tidur mencukupi 6 jam, yang tak cukup tambah sikit-sikit waktu siang. Dan mungkin poin yang terakhir, kedua terakhir, persekitaran. Jadi bila berpuasa ni mungkin rasa lemah, lesu, dehidrasi, mungkin tekanan darah rendah sikit, risiko nak jatuh tu ada. Okay. Jadi di rumah sangat penting untuk warga emas ini kita pastikan kurangkan risiko-risiko untuk jatuh. Maksud saya dari segi persekitaran. Jadi perabot tu janganlah letak perabot tu berselerak kan, ataupun ada tikar tu yang licin ataupun kapet yang licin di rumah. Kalau mak ayah kita ataupun warga emas yang mungkin tak stabil, pastikan berjalan dengan tongkat ataupun frame yang telah diberi oleh doktor ataupun fizioterapis sebelum ni. Kita pastikan persekitaran tu selamat dan selesa untuk warga emas kan. Jadi dan akhir sekali saya sarankan penting bulan puasa ni lakukan aktiviti yang menyeronokkan untuk mak ayah kita, untuk warga emas kan. Jadikan pengalaman berpuasa ni pengalaman yang dia enjoy. Kalau dia berpuasa lah kan, dia suka baca Quran, dia suka tolong buat kuih, dia suka tolong hidang meja saja. Libatkan mak ayah kita jadi aktif bulan puasa ni, insya-Allah. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan kali ni. Saya serahkan balik kepada moderator. Okay, terima kasih ya Doktor atas tips-tips penjagaan tadi ya. Saya tertarik dengan tips tentang penjagaan pola tidur tu Doktor, sebab Rasulullah SAW sendiri pun memang menganjurkan ya untuk kita tidur awal bagi membolehkan kita berqiyamul lail lah ya. Jadi apa berdasarkan pada penerangan doktor tadi, kita ada perkara lain saya rasa boleh menjadi panduan kepada penjaga warga emas ya. Pertamanya kita kena tahu status kesihatan warga emas yang kita jaga tu kan Doktor.
Yang seterusnya apa-apa sahaja berkaitan penjagaan kesihatan tu kita kena rujuk kepada doktor untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lah kan tentang sama ada nak kurangkan dos dan sebagainya, perlu merujuk kepada doktor yang lebih pakar lah kan doktor. Okay, jadi untuk tu tadi ada seorang saya nampak ada audien kita yang angkat tangan, mungkin nak bertanya soalan ke macam mana? Boleh saya. Apa tadi saya lupa namanya. Ke tertekan angkat tangan ke ataupun memang nak tanya soalan ke? Kalau tak ada, saya teruskanlah doktor kepada persoalan yang terakhir selaku penjaga. Kadang penjaga ni kita double, maksudnya double peranan lah ya, nak menjaga kesihatan diri sendiri dan juga nak menjaga kesihatan warga emas yang kita jaga. Dan kadang-kadang pengalaman saya sendiri jaga mak saya sakit pun kadang-kadang kita penjaga sendiri pun mengalami masalah kan, sama ada masalah kesihatan ataupun masalah stres dan sebagainya lah. Jadi apa yang doktor boleh sarankanlah kepada penjaga ni jika mengalami masalah tekanan ataupun caregiver stress ni ketika menjaga warga emas tu. Mungkin doktor boleh sharekan tips tu dengan para penjaga? Baik, soalan yang sangat penting lah. Dan mungkin saya mulakan jawab soalan ni dengan mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada semua yang ada di sini yang menjaga mak ayah masing-masing yang telah berumur kan. Pengalaman saya bila dalam klinik saya dalam geriatrik ni kita tekankan perubatan konsep holistik. Dia bukan setakat bio dari segi badan, biological, tapi biopsychosocial kan. Dari segi sosialnya, dari segi kesihatan mentalnya bagaimana. Untuk menjaga warga emas yang memang aktif, fit dan mungkin orang-orang ni yang berpuasa lah. Saya rasa kita mungkin tak ada masalah sangat. Orang yang fit dan aktif dan berpuasa ni, mereka mungkin agak mandiri membuat apa saja yang mereka mahukan. Tapi yang warga emas yang perlukan penjaga ni bagi saya mungkin frail dalam kemungkinan besar mereka tak berpuasa lah. Tapi kalau ada di kalangan mereka yang puasa, secara umumnya mereka pesakit-pesakit ni memerlukan supervision atau yang rapi ataupun perlu yang lebih serius perlukan almost hampir dependent kepada dengan penjaga kan. Dan caregiver stress ni salah satu benda yang betul-betul berlaku lah. Ramai mungkin sifat kita mungkin orang Nusantara kan, kita memang rasa tanggungjawab kita untuk menjaga warga emas mak ayah kita. Kita rasa macam why am I complaining? Kenapa kita complain menjaga mak ayah kita? Bukan kita suruh complain, tapi kadang-kadang kita kena berterus terang dengan kemampuan diri kita macam mana kan. Saya memang sangat banyak kes lah di mana caregiver stress ni is sampai ke tahap yang waris tu yang depresi kan, macam mana kan. Saya kena refer yang waris kepada pakar psikiatri pula. Jadi caregiver stress ni tips yang biasa saya berikan kepada penjaga, yang pertamanya kena tahu kemampuan diri lah. Kalau anda seorang yang mungkin bekerja full time kan, pukul 9 pagi sampai 5 petang, nak drive mungkin sejam kan, pergi balik 2 jam. Jadi masa yang anda ada kat rumah tu mungkin tak banyak, dan mungkin nak meninggalkan warga emas di rumah seorang-seorang tu mungkin tak sesuai. Dan ketika ini pertamanya kalau ada ahli keluarga lain ataupun rapat dengan kejiranan, bincang sama-sama macam mana kita nak pastikan pesakit ataupun mak ayah kita yang perlu pemantauan rapi ni siapa nak tolong. Kan, kalau adik-beradik kita insya-Allah kalau kita bincang baik-baik, kalau mereka faham situasi tu, kita boleh ada yang create rota kan, roster penjagaan macam mana. Okay. Kalau tak boleh juga bergili-gili menjaga, mungkin kita kena hire ataupun upah penjaga, sama ada maid ataupun mungkin kalau yang berduit sikit yang professional nurses sebagai contoh. Tu biasanya kalau pesakit yang perlukan nursing care, full nursing care tu kena professional lah. Tapi hakikatnya kat Malaysia ni ramai juga yang tak mampu kan, ataupun tak sempat mencari kan. Jadi
stres kepada caregiver dan juga stres kepada pesakit. Kalaulah memang kita juga saja yang boleh menjaga, kalau tak boleh bergila-gila menjaga on a regular basis, pakat dengan ahli keluarga, saya jaga mak, abah Isnin sampai Jumaat sebagai contoh. Hari Sabtu Ahad boleh tak adik-beradik lain pergi tolong jagakan. You kena kita ataupun yang menjaga ni kena in a way kena selfish untuk menjaga diri juga. Kena pastikan ada masa untuk diri sendiri untuk recover daripada stres menjaga tu. Memang kita insya-Allah kita betulkan niat kita, Allah akan bantu dan sebagainya, tapi memang stres. Bukan mudah. Baru kita tahu macam mak ayah kita jaga kita masa kecil kan. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk menjaga mak ayah kita masa mereka tua. Tapi stres tu kadang-kadang tu kita perlu masa untuk kita panggil apa? Respite untuk diri sendirilah. So siapa suka hujung minggu tu suka main golf ke, suka shopping ke, suka jumpa kawan ke. Kalau bulan Ramadan ni ada halaqah dia, ada apa nama grup tadarus dia, ataupun ada mungkin kerja-kerja sukarelawan yang kita terlibat. Mungkin if that is your escape untuk relax, dan pastikan bincang dengan ahli keluarga lain ataupun kejiranan yang boleh tolong jaga mak ayah kita 3 jam ke 4 jam ke untuk hujung minggu, untuk kita untuk recharge diri kita. Jadi itu jaga diri kita insya-Allah kan, insya-Allah. Supaya kalau kita sakit lagi susah siapa nak jaga mak ayah kita ataupun keluarga emas. Itu saja dari saya. Okay, terima kasih doktor di atas penjelasan yang sangat jelas ya berkaitan tips kesihatan lah penjagaan warga emas dalam semasa berpuasa ya.